Yang apa tak jumpa hari, aku dah jumpa dah seorang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaqiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah, kita masih lagi bersama dengan Bicara Hati, channel Bicara Hati. Alhamdulillah, Allah SWT yang Maha Pemurah, Maha Pengasihani, masih lagi membagi ruang dan peluang pada kita untuk kita menambah pengetahuan kita tentang agama kita sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih lagi membaca kitab Al-Fadhil, Ustaz Fadhil Kamaluddin. Ada kitab yang bertajuk 11 perkara yang membatalkan amalan-amalan soleh. Tengok. Rupanya setiap amalan ni dia boleh batal. Amalan tu amalan soleh, bukan amalan buruk. Amalan baik itu pun boleh batal. Kita masuk pada perkara yang ke-9. Perkara yang ke-9. Muka surat 32. Sebelum tu antum, mari kita dengar satu hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ini yang sahih. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sebut, dia kata, anna rajulan sami'a rajulan yakhra'u qul wallahu ahad yuraddiduha. Falamma asbaha ja'a ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu wa kana rajula yataqaluha. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu sulusul Quran. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata anna rajulan, ada seorang lelaki. Dia kata sami'a rajulan yaqra'u, dia dengar ada orang baca qul wallahu ahad. Sahabat Nabi ni, dia dengar ada seorang sahabat dia baca qul wallahu ahad. Malam yuraddiduha, berulang-ulang. Dalam riwayat lain dia sebut 3 kali. Dia baca qul wallahu ahad 3 kali. Malam dia baca malam, sebab hadis tu kata falamma asbaha. Sahabat yang dengar, sahabat tu baca qul wallahu ahad tu, dia ulang tu. Dia dengar sahabat tu baca qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ulang. Dia jumpa Nabi, dia kata semalam adalah si fulan ni, dia baca qul wallahu ahad, takkan yang tu yang dia hafal, seolah-olah dia macam nak perkecilkan. Bukan maksud dia nak perkecil, maksud dia kata macam apa, banyak di ayat Quran ada, dia baca qul wallahu ahad 3 kali, berapa? Baca lah surah banyak-banyak, seolah-olah dia macam rasa benda tu tak ada makna apa. Dia bilang kat Nabi, lepas subuh dia jumpa Nabi, maka Nabi SAW sebut wallazi nafsi biyadihi, demi, Nabi kata, demi yang jiwaku di tangan Allah. Nabi bersumpah. Makna hadis ni penting lah tu, sebab Nabi bersumpah. Jangan Nabi nak bersumpah, tapi hadis ni Nabi bersumpah. Nabi kata wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Tengok, innaha la ta'dilu sulusul Quran. Tengok, sesungguhnya innaha, surah Al-Ikhlas tu, surah qul wallahu itu adalah 1/3 daripada Quran. Tengok, seolah-olah dia baca apa? 1/3 Quran. Satu malam tu. Jangan kata satu malam, daripada pagi sampai malam kita nak baca 1/3. Satu muka surat pun tak lepas. Tak ada masa kan. Tapi dengan membaca qul wallahu ahad, dia telah menyamai 1/3 Al-Quran. Antum, ada yang di Bukhari, Nabi sebut, Nabi sumpah lagi. Jadi kita jangan tak baca dalam kehidupan kita seharian. Hari mungkin terlepas dah, esok mesti kita baca qul wallahu ahad, sekurang-kurangnya 3 kali. Maka Nabi kata kita telah membaca 1/3 ayat Quran. Jadi para ulama kata 1/3 Al-Quran dia masuk dalam bab ganjaran pahala. Bukan lepas tu tak boleh baca Quran dah, 1/3. Dah. Pahala dia dapat seolah-olah dia membaca 1/3 Quran. Antum, 1 huruf dapat 10. Lam akun alif lamun harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Aku tak kata alif lam mim ni, Nabi kata 1 huruf dah. Alif 1 huruf 10. Lam
satu huruf 10, mim satu huruf 10, 30 pahala. Antum cuba bayang dengan kita baca qul huwallahu ahad, bukan setakat huruf tu kita dapat, kita telah membaca 1/3 Al-Quran. Berapa banyak besar ganjaran dia, pahala antum. Tengok. Dan kenapa para ulama kata, kenapa Nabi sebut 1/3? Kenapa Nabi sebut 1/3? Dan para ulama kita kata apa? Sebab bila kita berbahas tentang Al-Quran, apabila kita bercakap tentang Al-Quran, kita tidak akan lepas daripada 3 bahagian. Satu, tauhid. Sebab tu Nabi 1/3. Kenapa disebut 1/3? Sebab perbahasan Al-Quran ni akan terbahagi pada 3. Satu, tauhid. 2, hukum-hukum syariat. Solat, puasa, haji. Yang ketiga, tentang makhluk. Makhluk ciptaan Tuhan ni. Tengok. Jadi kalau Allah ni masuk dalam yang mana? Tauhid. Kalau Allah ahad, surah Ikhlas ni masuk dalam perbahasan tauhid. Dan 3 benda ni, 3 perbahasan ni tak boleh lepas. Bila kita baca Quran, mesti ada 3 perbahasan ni. Apa dia? Tauhid, hukum-hukum syariat, dan yang ketiga tentang makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Tengok tu. Jadi hari ni hadis yang Bukhari tu. Hadis ni hadis yang sahih tu. Baik. Kemudian Nabi tengok daripada Abu Darda pula antum radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW. Hadis ni hadis Bukhari dan Muslim, muttafaq ilaihi. Para ulama sepakat. Muttafaq, Bukhari dan Muslim sepakat hadis ni. Dia kata, ay'ajuz ahadukum ay'aqra'u fi laili sulus al-Quran. Nabi kata ke sahabat, tak mampukah seorang daripada kamu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Tengok, ni benda sebut malam. Hamba tak mampu ke nak baca 1/3 Quran satu malam? Mana sahabat tanya, sahabat kata, wa kaifa yaqra'u sulusul Quran? Macam mana dalam satu malam nak baca 1/3 Quran? Bukan 1/3 tu, satu juzuk pun tak lepas. Susah. Bukan. Mana kalau kita sembahyang malam pun malam dia sampai 1/3. Nah, dia Nabi tanya, hamba tak mampu kan nak buat benda tu? Tengok tu, Nabi nak bagi satu benda yang para ulama kata apa? Benda tu, dia amalan tu kecil tapi pahala dia besar. Ni, hadis-hadis ni nak cerita tentang apa? Amalan kecil, pahala besar. Kalau nak ikut kemampuan, memang tak boleh. Jadi sahabat tanya, macam mana nak baca dalam satu malam 1/3 Quran? Maka Nabi kata apa? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Bacalah qul huwallahu ahad. Sebab dia sama dengan membaca 1/3. Mudah tu. Amalan ringan, mudah, tapi pahala dia tu sangat besar. Sangat besar. Tapi biasalah tu, bila amalan-amalan yang ganjaran ni dia ni besar, kita ada musuh yang kita tak nampak dalam tarawnaha. Apalah syaitan laknatullah alaihi, dia tak bagi kita ingat. Kita ni lupa, padahal memang boleh baca tu. Kalau Allah 3 kali. Dalam hadis lain, Al-Bani kata hasan. Apa dia? 10 kali. Dibina satu rumah untuk dia dalam syurga. 10 kali. Dalam satu hari. Ni bukan malam, dalam satu hari. Al-Bani kata hadis ni hasan. Dia dengan Tirmidzi, Abu Daud ni, dia ada penguat dia. Jadi Al-Bani kata hasan. Berapa kali? 10 kali. Maka dibina untuk dia satu rumah dalam syurga. Satu hari tu, bukan satu ketika, bukan waktu subuh ke tak. Satu hari. Kata satu sembahyang fardu kita baca 2. Kalau 5 waktu 10 waktu. Kita dah terlepas banyak ganjaran-ganjaran yang besar. Sebab apa? Sebab satu, kita tak tahu. Kita tak jumpa hadis. Bila kita mengaji hadis pun kita akan jumpa benda ni. Yang kedua, sebab apa? Sebab kelalaian lah. Kita dilalaikan oleh mungkin kerja, perkara-perkara lain telah melalaikan kita daripada membaca surah-surah yang macam ni. Untuk rugi tu. Pasal dia surah adalah surah yang masuk dalam bab tauhid besar tu. Surah Al-Ikhlas ni satu surah yang sangat besar. Sebab dia cerita tentang tauhid. Ada 4 perkara dalam tu. Para ulama kita kata, kalau mana-mana orang mengaku dia Tuhan, maka timbanglah dengan qul huwallahu ahad, cukup. Kalau dia kata dia Tuhan, timbanglah yang 4. Satu, Allahu ahad, Allah Esa. Allah Esa. Tunggal Esa. Satu.
Kedua, Allah tempat semua makhluk bergantung. Kita nak ada dalam dunia, dia yang mengaku jadi Tuhan tu, dia nak main dalam dunia apa, dia bergantung pada mak bapak dia nak jadi Tuhan macam mana. Kalau mak bapak dia tak kahwin, dia jadi Tuhan apa? Allah Ta'ala dua. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan diperanakkan. Berapa orang mengaku jadi Tuhan, dia diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun setara dengan dia. Tak ada satu pun. Kalau kita boleh buat bandingan, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Ni empat perkara ni, tak ada dalam Allah ahad, telah membatalkan semua orang yang mengaku jadi Tuhan. Dosa cerita macam mana tu, batal. Sebab tu Qul Allah ni ada satu surah yang sangat penting. Yang sangat penting yang kita kena tahu. Baik. Kemudian kita tengok kita tu yang ke-9, memiliki sifat munafik. Memiliki sifat munafik. Pertama kita kena tahu perkataan munafik daripada segi bahasa. Kalau kita tak tahu tu, kita susah tu. Daripada segi bahasa, apa itu munafik? Munafik diambil daripada perkataan nafaqa yunafiqu nifaqan, ataupun an-nifaq. Dia ada 4. Satu, nafaqa yunafiqu nifaqan an-nifaq. Apa dia? Benda yang tertimbus ataupun tersembunyi. Itu daripada segi bahasa. Seperti kita tanam pokok, kita letak benih, tak benih, kambut. Itu daripada segi bahasa, munafik ini bermakna benda yang tersembunyi, yang tertimbun, tak nampak. Tak nampak benda tu. Cuma Nabi sebut tanda-tanda adalah. Tapi daripada segi bahasa, apa dia? Benda yang tertimbus ataupun tersembunyi. Dia duduk dalam hati. Dia duduk dalam hati. Daripada segi syariat, daripada segi ni syariat yang kita nak pakai ni, apa dia? Dia kata menampakkan sifat terpuji dan menyembunyikan sifat keji. Dia bagi nampak sifat terpuji, sifat wara', zuhud, tak cinta dunia. Dia menampakkan sifat terpuji. Yang agama kata sifat tu sifat terpuji, dia bagi nampak seolah-olah sifat tu ada kat dia. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kena tahu tu benda ni sebab apa? Adakah sifat tu ada kat kita? Adakah kita menampakkan sifat warak di depan manusia dan kita buat benda selain di belakang manusia? Takut tu. Itu syariat bagi tahu. Dia menampakkan sifat terpuji dan menyembunyikan sifat terkeji. Ini zaman sahabat lah. Dia menampakkan sifat apa? Sifat terpuji dengan dia pun ikut Nabi lah, solat bersama Nabi lah. Tapi sifat keji tu, yang benci Nabi tu, dia sembunyi. Iaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Nampak? Dia menampakkan keislaman. Dia nampak macam dia ni kira dengan Islam ni, dan menyembunyikan kekufuran. Apa dia? Penyembah berhala. Apa dia? Menyembah kubur. Apa dia? Memakai tangkat. Semua kekufuran tu dia sembunyi. Dia nampakkan dia punya apa dia? Kealiman, keislaman. Oh, masalah tu. Kemudian penulis kita itu bawa satu ayat Al-Quran. Okey. Yang ni tu, benda ni adalah benda yang ada di dalam hati. Benda yang ada dalam hati. Susah tu. Pasal dia menyembunyikan dia punya kemunafikan tu. Cuma Nabi SAW ada sebut satu hadis tu. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ni antum tak boleh bagi ada dekat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, masyarakat kita. Tak boleh ada. Nabi kata apa? Nabi kata arba'a man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang kalau ada pada diri seorang, Nabi guna perkataan apa? Munafiqan khalisan. Khalisan ni ikhlas, bersih, suci. Dia memang munafik sejati. Bahaya tu. Nabi terus beritahu, kalau ada 4 perkara ni kat satu-satu orang manusia, kalau ada, dia ni memang munafik sejati. Itu tanda. Kita tak hukum dia, tapi berdasarkan tanda ni, Nabi kata dia memang munafik sejati. Dan kita tak boleh ada tanda ni. Sebab apa? Sebab tanda ni menunjukkan kita ni munafik sejati. Walaupun puasa, sembahyang, zakat, haji, munafik sejati Nabi kata. Nabi kata wa man kanatil fihi khaslatun minhunna
kanatil fihi khoslatun minan nifaq. Nabi kata kalau dia tak ada keempat-empat perkara tu, tapi kalau dia ada satu daripada empat perkara yang Nabi nak kata ni, maka dia juga kena hati-hati. Tanda-tanda munafik ada pada. Walaupun dia tak ada empat, kalau ada empat memang sejati munafik lah. Nabi beritahu, tak diragu lagi. Tiba-tiba Nabi kata waman kanat fihi khaslatun minhunna. Siapa-siapa yang berkumpul dalam diri dia khaslatun, apa dia, minhunna, dari empat tu ada satu, ataupun ada dua, ataupun ada tiga. Nabi kata apa? Kana fihi khaslatun minan nifaq. Itu adalah cabang kepada munafik. Dia nafi munafik lah. Hati-hati ya. Kalau ada satu ke, ada dua ke, ada tiga ke, dia ni cabang munafik. Dia memang Nabi ke munafik dah. Dua nampak dah. Kalau dia ada empat, memang confirm munafik sejati, Nabi kata. Hatta yad'uha, sampai dia tinggalkan benda tu. Sampai dia tinggalkan benda tu. Kena tinggal tu. Kalau kita ada sifat ni, kita kena tinggal. Pasal Nabi kata kalau tak tinggal, ciri-ciri munafik tu ada. Yang pertama, Nabi kata apa? Iza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia khianat. Yang ni satu tu. Ni satu. Dia ada empat kan masalah. Satu ni pun tak boleh ada tu. Nabi kata apabila diberi amanah, dia khianat. Antum tengok surah Al-Anfal ayat 27. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu la takunullaha war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu sedang kamu mengetahui. Berat. Korang kata jangan. Antum, peristiwa ni berlaku untuk, kata Ibn Katsir, tentang seorang, nama dia Abu Lubabah bin Abdul Munzir. Dia ni dulu bukan Islam tu. Dia ni bukan Islam. Ibn Katsir kata saat diutus oleh Nabi SAW ke Bani Quraizah, dia daripada Bani Quraizah, guna memerintahkan mereka untuk menerima keputusan Nabi SAW. Lalu mereka meminta pendapat daripadanya. Abu Lubabah ni bin Abdul Munzir ni orang yang terpengaruh, yang berpengaruh, diminta pandangan. Ada apa-apa masalah, diminta pandangan. Maka apabila Nabi diutus, maka dia bertanya dia, bagaimana pandangan tuan tentang orang yang kata dia diutus oleh Allah dan dia mengaku sebagai Rasul? Maka apa Abu Lubabah ni buat? Dia buat apa tu? Dia buat begini. Sampai ikut dia macam kena sembelih ya. Itu. Terima kasih kata dia buat itu. Dia tak cakap. Ikut Muhammad ni macam apa bisa tengok dia sembelih ha. Dia cakap begitu. Dia kata begitu tu. Dia buat isyarat macam tu. Kemudian Abu Lubabah sedar dan dia tahu dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Dengan dia menghalang orang daripada ikut Allah dan Rasul, dia telah melakukan pengkhianatan yang besar. Dia sedar tu. Lepas dakwah tu sampai dia sedar, Allah, aku bisa kata ikut Muhammad ni macam kena sembelih. Dia sedar tu. Apa dia buat tu? Dia satu, dia bersumpah dia tidak akan merasakan makanan apapun sehingga meninggal atau Allah terima taubat dia. Terus dia beritahu, aku dah khianat pada Allah dan Rasul mulai daripada saat ni. Bila dia sedar, dia dapat hidayah, aku takkan makan apa pun sampai mati. Maka apa dia buat tu? Bukan setakat dia cakap tu, dia pergi ke Masjid Madinah, lalu dia ikat dirinya pada salah satu tiang masjid. Bukan dia cakap saja. Dia pergi Masjid Madinah, dia ikat diri dia kat tiang. Dia ikat kat tiang tu, lalu dia duduk di situ selama 9 hari. Sehingga dia tak sedar diri kerana apa? Kerana kepayahan tak makan tu. Tak rasa apa pun 9 hari. Pingsan. Tengok. Sehingga Allah menurunkan ayat tentang penerimaan taubatnya kepada Rasul. Sampailah turun ayat, Allah terima taubat dia. Sebab apa? Ketika dia melakukan pengkhianatan pada Allah dan Rasul, dia tak sedar. Allah terima taubat. Nabi baca ayat tu, Nabi kata kat sahabat, Allah terima taubat dia, pergi buka dia punya ikatan tu.
Maka bila sahabat pergi nak buka dia punya tali tu, dia bersabda, dia kata, aku bersumpah demi Allah, tidak ada siapa pun yang aku nak buka tali ni kecuali Rasulullah, sebab aku terkianat pada dia. Anda tahu, orang dia tak makan 9 hari, lepas tu dia nak mati, terima turun ayat, menerima taubat dia, tiba-tiba orang nak buka, dia tak mau, dia kata, aku bersumpah siapa pun jangan membuka kecuali Rasulullah, sebab aku kianat kat dia, dia kena lepaskan aku. Oh, dahsyat tu semangat para sahabat ni. Lalu Nabi SAW melepaskannya, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah bernazar untuk melepaskan seluruh hartaku sebagai sedekah. Infak fisabilillah semua harta pada Allah dan Rasul, sebab telah berlaku pengkhianatan kepada Allah dan Rasul. Nak tu, tak ikut Nabi ni satu pengkhianatan. Kita rasa macam tak ikut Nabi ni tak ada apa. Tak ikut Nabi ni macam tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Habis orang ikut Nabi, Ustaz, Syekh, Habib mana, buat mana? Tengok, tak ikut Nabi merupakan satu pengkhianatan pada Allah dan Rasul. Antum tengok, kena cepat bertaubat. Kena cepat bertaubat, kena kembali kepada Allah dan Rasul. Tengok tu. Maka Nabi kata kepada cukuplah 1/3 saja sedekahkan untuk Allah dan Rasul. Antum, ini adalah satu riwayat yang Ibnu Katsir bawa antum tentang sahabat. Dan ayat ni juga antum turun tentang siapa? Tentang kita tahu sahabat tu kan, yang dia hantar orang untuk beritahu kat keluarga dia Nabi-Nabi serang kan Madinah kan. Hadis tu ada Bukhari dan tu. Jadi dia telah Haris bin Abi Baltah nama dia. Kan Umar nak pancung dia, Nabi kata apa? Dia Ahlul Badar. Itu juga Imam Bukhari bawa hadis ni, kata Ibnu Katsir dalam surah Al-Anfal 27, ini juga sebab ayat tu turun. Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Bahaya antum, kita tak ikut Allah dan Rasul ni bahaya. Itu satu antum, bila diberi amanah jangan khianat. Satu. Dalam hadis Imam Abu Dawud, Tirmizi, hadis hasan, Nabi kata, adil amanatu ila man istamanaka, tunaikanlah amanah pada orang yang mempercayaimu. Orang bagi kita amanah, kita tunaikan. Kita jalankan seelok-eloknya dengan sebaik mungkin. Nabi kata, dia percaya kat kita, dia suruh kita simpan duit 10,000, dia nak pergi umrah, tolong urus keluarga dia. Dia balik main, dia tanya duit tu ada balance ke? Dia kata bilang bagi, tak bagi pun. Macam mana tu? Dia balik main dan minta duit dia balik, dia percaya kita simpan. Ada kes tu, dia balik main, dia minta duit dia balik yang kita simpan, ada orang simpan tu. Dia kata bilang, duit aku, tak mana orang bagi. Dia kata jangan melawak ni 10,000 ni, aku nak pakai duit aku bawa ni umrah ni. Dia melawak serius, dia bilang bagi aku, siapa nak orang bagi? Macam tu. Dia percaya, dia bagi, dia ni khianat tu. Wa na'udzubillah min dzalik. Wa na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, apa dia antum? Iza ahaddasa kadzaba. Bila dia bercakap, dia berdusta. Dia berdusta antum. Sifat pembohong dan pendusta itu adalah sifat orang kafir dan munafik. Cakap jangan bohong tu, cakap elok-elok. Jangan bohong. Sifat cakap bohong ni dikaitkan dengan orang kafir dan munafik. Antum tengok, bukan dengan orang beriman. Tak. Antum tengok, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ankabut 12. Tengok Allah Ta'ala kata apa. Kata orang-orang kafir kepada orang yang beriman, ikut jalan kami, nanti kami akan memikul dosamu. Tengok. Dia pun beritahu kat para sahabat Nabi, beritahu kat orang Islam, ikut kami, dosa apa semua kami tanggung. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Dosa mereka sendiri pun mereka tak boleh tanggung. Nak tanggung dosa apa macam mana? Itu sesungguhnya mereka adalah benar-benar seorang yang pendusta, penipu. Cakap tipu dikaitkan dengan orang kafir tu. Besar tu dosa dia, bukan kecil. Jangan ingat cakap tipu tu satu benda yang tak ada apa-apa dah. Cakap benar. Cakap benar. Dan Allah Ta'ala sebut terus dalam surah Munafikun ayat 1 terus Allah sebut, apabila orang-orang munafik datang padamu, mereka berkata, kami mengakui bahawa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dia pernah jumpa Nabi, kami tahu memang ni benar Rasul. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Aku tahu lah dia Rasul aku yang hantar dia. Tak payah memang kita. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta.
Pendusta. Ya, kat orang Islam dia ada ayat 31 surah Ali Imran. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul apa cinta Allah, ikut aku. Tengok, ikut aku Nabi kata. Ibn Katsir kata ayat ni menjadi pemutus sama ada kita ni pembohong atau tak. Untuk kita orang Islam, ayat 31 Ali Imran tu bagi tahu, kalau betul apa cinta Allah, ikut aku. Ibn Katsir kata, siapa yang mengaku cinta Allah tak ikut Nabi, pembohong. Ini munafik. Yang ni orang Islam yang mai ayat tu kat dia suruh ikut Nabi, dia tak mau ikut. Dia kata Nabi kata dia tak mau ikut. Maka Allah Ta'ala kata apa? Ibn Katsir kata ayat ni menjadi hukum dia adalah pembohong besar. Jangan tu, tak mau ikut Nabi tu. Siapa apa masalah tak mau ikut Nabi? Dia pembohong, tak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Wa iza ahada ghadar. Apabila dia berjanji, dia langgar. Ni tiga sifat ni jangan ada. Sifat ni jangan ada. Jadi kita kata apa? 4 sifat kalau ada, dia memang munafik sejati. Kalau ada salah satu pun tak boleh. Pertama, apa dia? Bagi amanah, khianat. Kedua, cakap tipu. 3 pula, bila janji langgar. Bila janji langgar. Para ulama ada bagi satu perbahasan tentang langgar janji ni macam mana, yang boleh jadi munafik ni. Yang pertama, dia berjanji dan daripada awal memang dia ada niat dia tak akan tunai janji tu. Ini memang masuk dalam hadis ni. Dia janji, tapi dalam hati dia memang dia dah ada niat dah. InsyaAllah. Tapi dia memang dah tak pergi. Keduri ada 10. Orang yang panggil orang yang ke-9, ke-10. InsyaAllah saya panggil keduri. InsyaAllah. Antum, tapi dalam hati dia memang dia dah tahu lah. Dia tak pergi. Dia masuk dalam hadis ni. Janji tapi tipu. Katalah minta maaf nak masuk sahabat 10 orang dah. Jangan dia Nabi. Satu sahabat buat di Kulim. Saya bukan ada transport Nabi. Cakap tu boleh. Minta maaf sahabat. Jangan insya-Allah. Tapi dalam hati dia memang tak mau pergi. Dia memang tak mau pergi. Dia termasuk dalam orang yang bila janji ingkari janji. Satu. Yang kedua, dia pada awal dia memang dia ada niat nak pergi. Tapi mai tengah jalan mungkin pandai kot apa. Balik lah. Dia juga termasuk dalam orang yang langgar janji. Tanpa uzur yang boleh diterima dalam syariat. Dia janji, memang betul-betul dia ada janji, memang dia nak pergi. Dalam perjalanan dia pergi. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, sebab tu mestilah agama terima. Itu tak apa, yang tu tak masuk dalam ni. Tak ada apa-apa pun. Saya balik lah. Tak boleh tu. Tak boleh. Dia pipi. Alamak, meja pun tak ada. Belah. Yang tu bukan uzur yang boleh diterima. Meja tak ada. Awak meja tak ada. Tunggulah saya. Tak ada pergi jumpa tuan rumah. Saya nak balik, saya ada kerja. Okey ya, jangan buat keputusan sendiri. Itu tak boleh. Kita kata daripada awal kita cakap terus. Minta maaf sahabat, saya pun ada kerja, nampak orang pun ramai, saya balik dulu. Tak apa tu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa iza khasama fajara. Bila bersengketa atau berselisih, dia melakukan kecurangan. Dia curang. Apa maksud fajara? Fujur. Ini kita kena faham. Nabi kata wa iza khasama, bila bersengketa dia fajara. Apa maksud fajara? Fujur. Apa maksud fujur dalam hadis ni? Satu, dia keluar daripada kebenaran dengan sengaja. Dia bertengkar tentang satu bab agama. Dia bertengkar tentang bab agama. Dia berselisih dalam satu bab agama. Tiba-tiba tu dia keluar daripada kebenaran kepada kebatilan. Hingga kan dia punya cakap tu, dia punya pandai hujah tu sampai hak jadi batil, batil jadi hak. Itu maksud dia. Bila berselisih tentang satu-satu bab yang melibatkan agama atau melibatkan kebenaran, antum jangan memihak kepada kebatilan. Antum jangan buat benda batil tu hak sampai apa? Sampai orang kata tengok benda ni betul-betul batil, dia kata hak. Jangan tu. Bahaya.
Tak boleh, sebab al-haqqu min rabbika fala takuna minal muntarin. Kebenaran daripada Tuhan, kenapa nak ragu-ragu? Kenapa nak angkat batil, nak tinggal kebenaran? Tak boleh. Tengok dalam hadis Imam Ahmad antum, Nabi sebut, hadis ni hadis yang sahih. Nabi kata, man khasama fi batil wa huwa ya'lamu. Siapa yang bertengkar, siapa yang mempertahankan kebatilan, dia bukan pertahankan sunnah, dia pertahankan bid'ah, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu itu bukan daripada Nabi. Antum, Nabi beritahu. Ingat elok-elok. Nabi kata, man khasama fil batil. Macam mana dia nak tahu kata benda batil? Nabi sebut, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu benda tu dia pertahan tu batil. Dia tahu. Kalau dia tak tahu, dia tak akan bertahan tu. Dia tahu. Nabi kata, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu benda tu batil, benda tu bid'ah, bukan sunnah. Dia tahu. Nabi kata apa? Lam yaza' fi sakhatallah. Dia sentiasa berada dalam kemurkaan Tuhan. Allah sentiasa murka ke orang yang macam ni. Orang yang macam mana? Mempertahankan kebatilan, bukan menahankan sunnah. Kita punya master datang duduk belakang Abang Anas. Dia mempertahankan kebatilan, mempertahankan bid'ah. Dia bawa lah macam-macam dalil yang tak ada kena mengena pun dengan bab yang kita cakap. Dia masih nak pertahan. Kata Nabi, riwayat Imam Ahmad hadis yang sahih, Allah duk murka dia sampai hatta yanzi', sampai dia lepas diri balik. Dia tarik balik dia punya apa? Dia punya mempertahankan kebatilan tu. Dia kena tarik. Dia kena beritahu sebenarnya benda tu batil, yang benar ini. Selagi dia tak buat lagu Tuhan tu, dia masih bertahan. Nabi kata dia ada dalam kemurkaan Tuhan. Dia berada dalam kemurkaan Tuhan tu. Ini 4 perkara tu yang kita kena hati-hati. Kita jangan bagi ada satu pun dalam diri kita. Jangan. Kita kena hati-hati tu. 4 perkara tadi, ingat. Bila orang percaya kita tunaikan elok-elok. Cakap, jangan tertipu. 1, bila janji jangan langgar. 4, bila bertengkar jangan pertahankan kebatilan. Jangan pertahankan kebatilan. Kalau 4 ni ada terus melekat, memang dia munafik sejatilah. Tapi kalau ada salah satu pun, Nabi kata dia daripada tanda-tanda cabang-cabang munafik tu dah ada. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Baik antum tengok penulis kitab kita bawa surah Al-Ahzab ayat 19. Dia kata, asyihatan alaikum fa iza ja'al khawfu ra'aytahum yanduruna ilaika taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alayhim minal maut fa iza zahaba al-khawfu salaqukum bi alsinatin hidad asyihatan 'alal khair ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Kata Allah Ta'ala, asihata, mereka ni bersikap bakir terhadap kamu, yakni Muhammad. Apa dia maksud dia tu? Kata para ulama tafsir kita, mereka ni, orang-orang munafik ni, mereka ni tak menolong Nabi dan kaum muslimin dalam menghadapi musuh, baik daripada segi kewangan ataupun jiwa raga. Daripada segi kebendaan pun munafik ni tak mau tolong Nabi. Tengok, mereka bersikap bakhil terhadap kamu. Mereka bersikap bakhil, mereka takut. Mereka tak mau bagi harta mereka untuk fisabilillah, nak bantu Nabi. Tak mau. Bukan kata harta, mereka mau jiwa, raga mereka pun mereka tak mau bagi dekat Islam. Mereka pura-pura tu. Tengok, Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ taduru a'yunum kalladhi yu'sa 'alaihim minal maut. Quran kata apabila perang, ni cerita tentang satu, mereka tak mau bagi harta. Yang kedua, bila Nabi pergi perang, Nabi pergi perang dengan kaum musyrikin. Orang munafik ni tu, mereka bila tengok perang tengah berkemuncah antara orang Islam dan orang musyrik, mereka rasa macam kalau mereka join ni, mereka boleh mati ni. Mereka boleh mati ni, mereka takut tu, mereka takut mati tu. Tengok, mereka kata para ulama tafsir kita, mereka tengok kanan, tengok kiri, kalau ada ruang lah mereka belah.
Tu munafik ni Quran cerita ni. Depa ni mula nak pergi perang Medan, tak mau bagi bantuan. Harta benda pun tak mau bagi, tenaga pun tak mau bagi, cuma kata kami nak ikut. Bila bertemu dah tentera Islam dan tentera musyrikin, dah betul-betul bertemu nak perang, depa pula cari ruang celah mana boleh lari. Ada ruang tak depa belah. Pasal apa? Depa kata ni semua kalau kita masuk kita nanti mati. Depa takut. Depa tengok benda tu depa takut. Tengok. Fa idza jahabal khawfu salakukum bil asinatin hidad. Apabila perang selesai dan mereka merasa aman. Tengok. Orang kata, dan apabila ketakutan tu hilang, mereka mencaci kamu dengan ucapan yang jahat. Tengok. Bila perang dah selesai, mereka dah lari. Bila mereka rasa aman dah, mereka bermain. Mereka main, mereka kata apa? Yang sebutlah kita ada. Kalau kita tak ada, Islam tak boleh menang. Yang sebutlah kita ada. Tengok korang duk cerita tentang mereka ni. Mereka guna perkataan apa? Mereka mencaci kamu. Mereka kata apa ni orang Islam ni? Perang apa? Sebab kami ada. Padahal mereka dah belawai dah tu. Mereka takut mati. Mereka kata, Muhammad, sebablah kami munafik ni duduk belakang hang. Tak boleh benang perang hari ni. Tengok. Maka Allah Ta'ala kata apa? Asyihatan alal khair ulaika lam yu'minu. Mereka ni adalah orang-orang yang tak suka kepada kebaikan. Kenapa Allah Ta'ala sebut mereka tak suka kepada kebaikan? Antum tengok, apabila perang selesai dan kita tak, apabila tentera Islam menang, dia akan dapat ghanimah. Dia akan dapat. Pasal tu mereka main. Mereka main untuk apa? Nak ambil ghanimah tu. Sebab kami ada tau, dapat ghanimah ni. Dan bila Nabi bagi kat mereka pula jadi bakhil untuk infak, simpan kat mereka. Tengok korang. Berapa ciri munafik tu ada. Masa perang lari, dah habis perang main sembang. Saya kalau tak buat kerja ni tak jadi. Berapa banyak orang ada dalam dunia ni hari ni yang sembang macam ni. Sembang deras kita kata. Kerja tak buat, sembang deras. Disebut lah. Berapa banyak ada tu. Banyak tu. Jenis sifat ni. Jangan ada. Ni Quran tu kata sikap ni jangan ada. Sembang deras. Tapi tak buat apa. Lepas tu main ke depan. Sebenarnya kita ada kita buat dalam macam ni. Padahal bukan dia buat. Orang yang buat macam nak mampu dah. Dia cuma foto rebin dah. Itu sembang deras. Itu macam orang tak marah. Ya. Masa banjir kuat hari tu semua tak main. Lepas tu pergi basuh tempat yang tak kena banjir. Tak ramah. Panggil ni doa dia. Janganlah lebih baik tak pergi basuh lagi bagi tu. Sekarang di rumah tidur lagi bagi tak kata apa. Tengok. Sembang deras. Pasal apa? Nak dapat ghanimah. Kena kata lagu tu antum. Menunjukkan mereka terlibat sama dalam perang tu. Kalau tidak, nak ambil ghanimah apa? Perang pun tak perang. Tengok. Tu orang kata mereka ni, bila Nabi dah bagi dah kat mereka harta, Nabi ni satu orang yang menang tu kita kata pemurah. Hang kata hang ada dalam perang tu, tak ada cerita Nabi tentang perangnya mereka. Bila mereka dapat benda tu pula tu, mereka tak mau lepas pula, mereka bakhil pula. Mereka tak mau buat kebaikan. Asyihatan alal khair, mereka bersikap bakhil. Tengok. Dan Allah Ta'ala tutup ayat tu dengan lam yu'minu. Mereka tak ada iman. Bermakna mereka ni munafik lah tu. Kerana sikap mereka yang macam tu, akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Fa'ahbatullah a'malah. Habislah amal mereka semua. Habis. Hanya tu. Jadi munafik boleh menyebabkan amal terbatal. Sikap munafik ni kena jaga. Amal kita boleh batal. Jangan ada yang 4 tadi tu. Takut amalan kita boleh batal. Tengok. Zalika Allah yasira, bagi Allah benda tu sangat mudah. Tengok. Baik, kita tengok firman Allah Ta'ala yang kedua. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yushari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'ti bil fathi aw amrin min 'indi wa yusbihu ala ma asharru fi anfusihim nadimin. Itu 52 ayat 53. Wa yaqulul ladzina amanu
ahaula'i allazi na'samu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum habitat a'malum fa asbahu khasirin. Surah Al-Maidah 52 dan 53. Anda tengok kamu akan lihat Allah Ta'ala kata hang boleh tengok apa dia? Hati orang-orang yang ada penyakit. Orang munafik. Quran kata hati dia pun ada penyakit. Tengok. Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Ambil tengok. Hati dia ni ada penyakit. Apa penyakit dia? Kata Imam Ibn Katsir, satu, keraguan dan kemunafikan. Itu penyakit yang ada pada orang munafik. Dia ragu-ragu dengan kerasulan Nabi. Dia ragu-ragu dengan Quran, ragu-ragu dengan Nabi. Ini munafik. Ibn Katsir kata dua penyakit itu ada. Keraguan dan munafik. Jangan ada anda. Jangan ada. Tengok. Dan mereka ni, kata Allah Ta'ala, mereka ni akan segera pergi kepada Yahudi dan Nasrani. Tengok. Mereka pergi kepada Yahudi dan Nasrani untuk apa tu? Lahir dan batin. Mereka takut mereka kena ujian. Apa ujian dia tu? Ujian dia bila tentera Islam, kalau mereka sokong tentera Islam, mereka nak pergi mana? Mereka cepat-cepat pergi ke Yahudi dan Nasrani bila mereka betul nak berlaku peperangan dengan Muhammad, dengan orang Islam. Mereka cepat pergi ke Yahudi dan Nasrani, mereka beritahu kami bersama hampa tau. Kami ikut mereka ni saja. Lepas apa? Saat lagi kalau tentera kafir menang, mereka nak pergi mana? Tengok tu. Tengok Quran dia beritahu munafik ni. Dia defend diri dia siap. Dia defend dia siap. Kalau tentera Islam menang pun kami selamat, Yahudi menang pun kami selamat, Nasrani menang pun kami selamat. Kau mana pun kami selamat. Kami play safe. Tengok. Ada banyak orang tu, banyak kadang-kadang offset pun ada perangai macam ni. Dia play safe. Benda ni memang Nabi tak buat, tapi saya tak larang orang buat. Apa tu? Benda ni memang confirm Nabi tak buat, dan Nabi memang tak duduk di kubur. Memang hadis dia memang hadis Muslim tu. Hadis tu memang hadis sahih. La tajlisu ala kuburi wa la tusallu ilayha. Jangan kamu la tusallu semayang di kubur dan jangan duduk atasnya. La tajlisu, kata Imam Nawawi dalam kitab dia Majmu', dia kata al-jalas makna al-julus makna al-qu'ud. Nabi kata jangan duduk. Nawawi kata apa makna dia? Dia kata sama lah dengan Syafi'i, tak bagi duduk. Apa makna dia? Al-julus makna al-qu'ud. Duduk di situ makna dia duduk macam kita faham lah. Duduk. Tak boleh, Nabi tak bagi. Maka dia baca hadis, dia beritahu Nawawi kata, dia kata Syafi'i kata tak boleh. Tapi dia kata apa? Dah siapa nak duduk, saya tak kata apa. Tapi saya tak duduk. Lepas tu dia play safe. Dia play apa? Play safe. Janganlah antum. Kalau Nabi tak bagi, tak bagilah antum. Tak payah antum nak kata saya tak duduk. Kalau hampa duduk, saya tak kata apa. Habis kalau mereka pegang kata-kata tu, mereka duduk, jadi apa kat mereka? Bukankah mereka terkenal larangan Nabi? Walaupun di Malaysia ni pegang kata apa, duduk di situ buang air besar. Walaupun Syafi'i kata ada di kalangan mazhab kami, ulama kami yang kata duduk di situ, duduk buang air besar. Tapi kita kena tahu antum, Nabi sedang bercakap dengan para sahabat. Antum ingat sahabat tak tahu ke itu kubur, Nabi berak atas kubur? Takkan sahabat panggil macam kita mungkin boleh berak. Bukan boleh berak antum, boleh cabut batu nisan tu, bubur ubat tak berdadah, tutup. Tu. Kita dah jumpa macam-macam antum. Boleh cabut batu nisan, berdadah. Tu kita. Boleh mi potong atas kubur. Bawa dia tu mai, abang tu mai, dia kata apa? Abang ming pakar atas kubur saya. Kubur mak saya. Oh, kubur mak abang. Kubur sebelah kubur. Yang tu wallah kita jumpa. Dia beritahu kubur, dia marah dia kubur mak dia. Oh, kubur mak abang. Kita pindah sebelah potong ni. Entah. Kita tu takkanlah sahabat Nabi berak atas kubur. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu apa tentang munafik ni antum, mereka ni please. Tentera Islam menang, mereka selamat. Yahudi menang, mereka selamat. Nasrani menang juga, mereka selamat. Ini sifat munafik. Dia orang kata apa? Muzab-zab. Dia tak tahu, tak ada pendirian. Tak mahu tu. Dan Ibn Sirin ketika dia baca surah ni, surah dia kata, surah Al-Baqarah ayat 8. Dia kata lam yakun syai'in 'indahum aqafu min hadhil ayah. Ada satu ayat yang orang munafik ni cukup takut zaman Nabi.
Zaman Nabi, ada satu ayat orang munafik ni sangat takut. Kata siapa? Ibn Sirin. Siapa Ibn Sirin? Ibn Sirin adalah anak murid kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah ni siapa? Ummu Atiyah ni kalau antum belajar bab mandi jenazah mesti jumpa nama dia. Dia yang memandikan jenazah anak Nabi. Jadi Ummu Atiyah ni dia ada dia punya mazhab tapi tak terkenal. Anak murid dia ni siapa dia? Ibn Sirin rahimahullah. Dia kata ada satu ayat dalam Quran yang orang munafik takut. Ayat apa? Al-Baqarah 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Allah Taala kata ada di kalangan manusia yang hidup zaman Nabi. Dia berkata dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, sedangkan mereka tidak beriman. Mereka takut. Mereka takut. Pasal apa? Allah bongkar siapa dah mereka. Siapa mereka Allah bongkar. Dan mereka sangat takut. Tentang apa? Tentang Al-Baqarah 8. Kata Ibn Sirin, kerana orang munafik menzahirkan diri mereka beriman, tapi Allah Ta'ala membuka penipuan mereka. InsyaAllah antum, itu satu bab yang sangat penting antum. Bab apa? Bab munafik. Hati-hati antum dengan 4 ciri munafik tadi tu. Kita kena hati-hati, kita kena jauhi. Kita cuba sedaya upaya kalau benda tu tak ada dalam diri kita. InsyaAllah antum, nanti kita akan masuk kepada perkara yang ke-10 antum. InsyaAllah. Minggu ke-4. Ni 2, 3 di Gulugong. Minggu ke-4. Minggu ke-4 dan saya rasa insya-Allah kita boleh habis sebelum Ramadan ni. Nanti kita fikir pula kita apa kita nak baca. Pasal lagi 2 dah. Ni 10 dah, 11. Jadi kalau saya tak berhenti antum, bukan kata Papa Reha akan jatuh. Saya ingat ni segala jili-jili mah jatuh. Pasal dah lama dah saya tutup kata tasbih kifarah dan selamat pada Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.